Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 6 tahun Kerajaan Pulau Pinang masih gagal selesaikan masalah air di Sungai Bakap. Nibong tebal. Kerajaan Pulau Pinang digesa menyelesaikan segera masalah bekalan air yang dialami penduduk sejak lebih 6 tahun di Mukim 5 Sungai Bakap di sini. Pengerusi jawatan kuasa bertindak masalah air Mukim 5, Hairul Ahmad Fitri Suhaimi mendesak tindakan segera daripada pihak berkuasa bagi mengakhiri kesulitan yang dialami oleh penduduk di kawasan itu. Hairul dalam pada itu juga turut menzahirkan penghargaan kepada pihak almarhum Nur Zamri Latif atas usaha komited beliau dalam membawa isu gangguan air ini ke Dewan Undangan Negeri. Namun menurut beliau, sehingga kini langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan masih tidak mencukupi bagi menangani masalah tersebut dari terus membelenggu penduduk. Gangguan air ini telah berlarutan lebih dari 6 tahun. Walaupun kerajaan di pelbagai peringkat telah berusaha menangani masalah ini, tetapi masih belum mencukupi. Penduduk di sini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Kesali Hairul ketika ditemui di Taman Sungai Dari Indah di sini hari ini. Menurut beliau, proyek tangki sedutan Widuri dan Wellesley didakwa tidak berfungsi secara konsisten, sementara pendekatan yang diambil hanya bersifat sementara. Hairul juga menegaskan bahwa proyek pembinaan 2 loji rawatan air muda alih di Taman Sungai Duri Indah hanya bersifat eksperimen yang tidak memberikan penyelesaian jangka panjang. Kami bimbang mengenai risiko pencemaran air di bagian hulu, sungai tempat air diabstrak, serta status proyek loji rawatan air Al-RE Kompak Sungai Krian yang masih tidak jelas. Proyek loji pengepungan udara terlarut DAF Bukit Pancor juga tidak mampu menyelesaikan masalah air di sini, tambahannya lagi. Beliau turut mempersoal pengumuman proyek jangka panjang seperti pembelian air bersih daripada Perak melalui LRE baru oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menimbulkan keraguan terhadap keberkesanannya. Sebagai penyelesaian segera, Hairul mencadangkan rundingan kerajaan negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan air bersih daripada LRE Lubuk Buntar di Kedah yang dijangka mempunyai lebihan 10 juta liter air sehari pada September 2024. Hairul menggesa agar kerajaan bertindak secara profesional dalam mengambil keputusan dan bukan hanya bermain politik. Sementara menanti proyek yang belum siap, belum tentu 5 atau 6 tahun itu siap. Kita cadang beli dahulu air terawat dari LRE Lubuk Buntar. Penderitaan rakyat mesti diutamakan berbanding perbezaan politik antara kerajaan negeri Pulau Pinang dan Kedah, tegasnya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuduh pengarah SPRM rasuah. Polis siasat hantaran FB, Facebook, kaitkan TMJ. Polis telah menerima laporan dan sedang menjalankan siasatan berhubung satu hantaran Facebook klub penyokong PAS Malaysia yang mengaitkan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam tuduhan rasuah terhadap individu. Ketua Polis Johor CPM Kumar berkata, hantaran itu mendakwa
Tunku Mahkota Ismail mengatakan pengarah Bagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram AML Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin meminta rasuah berjumlah RM20 juta daripada Qatar Holdings pada 28 Januari tahun lepas. Kumar berkata laporan berhubung dakwaan itu dibuat di Balai Polis Bandar Penawar, Kota Tinggi kira-kira 4:05 petang semalam. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Bahagian Pendakwaan, Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih lagi di peringkat siasatan dan orang ramai dinasihatkan agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menggunakan platform tersebut dengan menyalahi undang-undang, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang membuat hantaran, menularkan ataupun berkongsi maklumat berbaur hasutan, fitnah dan palsu sehingga boleh menjejaskan ketenteraman awam serta keselamatan negara. Kumar merujuk hantaran bertajuk TMJ dah bersuara, takkan PMX masih senyap. Semalam, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dilapor berkata Johor melihat isu itu sebagai satu cubaan hasutan jahat dalam menjatuhkan institusi diraja dan kerajaan negeri telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Malaysia memiliki potensi jadi negara kuasa besar ekonomi di rantau ini. Anwar. Kuala Lumpur. Malaysia memiliki potensi luas untuk muncul sebagai negara kuasa besar ekonomi di rantau ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar ketika berucap pada Majlis Makan Tengah Hari Mesyuarat Agung ke-47 Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AMCHAM menegaskan Malaysia mesti kekal sebagai negara perdagangan dan terbuka kepada pelaburan. Kami menyatakan dengan sangat jelas kerajaan akan menyokong pelaburan dari luar negara, terutama dari Amerika Syarikat, kata beliau merujuk kepada isu domestik berkaitan dengan BlackRock. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan sedang menangani isu kesediaan bagi melaksanakan langkah yang perlu untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan terus berkembang. Kami mempunyai tenaga kerja, infrastruktur dan ekonomi, sistem semikonduktor dan kini kami giat mempercepat isu peralihan tenaga di Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak, kata beliau. Beliau berkata, Pulau Pinang merupakan contoh terbaik mengenai pelaburan daripada pelabur asing yang telah banyak memberi manfaat kepada ekonomi negara ini. Perdana Menteri berkata, kelebihan itu dapat dilihat melalui pemindahan teknologi, latihan dan penumbuhan pusat kecemerlangan. Dari peringkat awal lagi, Intel Corporation contohnya menggunakan Pulau Pinang sebagai pangkalan mereka dan kini Pulau Pinang telah muncul sebagai antara pusat utama bagi semikonduktor di negeri dan negara ini bagi proses bahagian belakang dan bahagian depan.
Oleh itu, saya, kata Perdana Menteri, di sini mengakuinya secara pribadi dan terima kasih atas keyakinan Anda dan kami akan memberikan semua sokongan dan bantuan yang diperlukan untuk memudahkan dan kami akan mempercepat proses pelaburan, kata Perdana Menteri. Dia juga berkata, walaupun terdapat peningkatan pelaburan dari Eropa, khususnya Jerman dan Netherlands, dan juga China, namun secara kumulatif, Amerika Syarikat merupakan pelabur terbesar di Malaysia.